Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak share sambungan video kita pada hari tu. So apa yang kita nak buat adalah kita akan sambung ke konsep perlindungan pula Okay. Konsep perlindungan. Okay. So ni konsep perlindungan. Ini perlindungan. Okey, di dalam Great Eastern produk untuk perlindungan, kita ada beberapa produk di mana kita yang utama adalah produk hibah lah ya. Okey, dia panggil hibah. Okey, hibah. So di dalam hibah ni kita ada beberapa pula pecahan di mana kita ada satu produk yang ada kenaikan, satu yang tiada kenaikan. Okay. So yang tiada kenaikan ni, dia atau air grade harapan, Ilham, yang produk baru tu kan, produk baru. Lepas tu ada lagi satu CI, air grade untuk CI. Okay. Ini antaranya berlaku kenaikan lah di dalam plan inilah. Okay. So setiap 5 tahun akan berlaku kenaikan. Yang tiada kenaikan pula adalah Evo 0 dan juga Age Grade generasi. Okay. So dapat ke? So Age Grade generasi Evo 0, Age Grade generasi, lagi harapan. Okay. So ini korang kena tahu dulu, hibah kita ada dua. Satu yang ada kenaikan, satu tiada kenaikan. So ini contoh produk yang ada. Okay. So ni kita akan go through satu-satu. So untuk yang penting sebenarnya kita bagi yang terbaik kepada klien. So yang terbaik adalah produk yang tiada kenaikan. Okay. Sebab apa? Sebab bila produk ada kenaikan ni, dia ada berlaku satu masalah di mana kalau berlaku kenaikan tu sampai setahap dia tak mampu nak bayar ataupun kita terlepas pandang dia punya step up contribution tu, dia boleh jadi lapse. Itu salah satu risiko bila kita jual produk yang ada kenaikan. So sebab tu saya ambil langkah yang selamat, saya fokus kepada produk yang tiada kenaikan. Okay. Sebab sebenarnya di dalam plan takaful ni kita bukannya tengok kepada murah. Murah mahal itu subjektif. Okay. Objektif kita yang sebenar adalah kita nak ambil satu plan yang komprehensif. Komprehensif mana kita bayar satu amount yang rendah tapi dapat semua benda. Okay. Bukan you bayar awal-awal murah tapi makin lama makin mahal. Betul tak? So what's point kan? Betul. Baik you ambil yang ada murah sikit tapi ada komprehensif, ada banyak value, banyak kelebihan. Sebab itu di dalam saya punya closing, saya akan tekankan beberapa kelebihan dan kekurangan bila ambil produk tersebut dan kelebihan ambil produk ni. Saya akan tunjuk berapa perbezaan contribution kepada setiap plan. Okay. So ni kita pergi kedua. So ni kita pergi dulu. So saya akan produk yang tadi kenaikan lah. Okay.
Ini produk yang tiada kenaikan. Produk yang tiada kenaikan. Okey. Ikan, okey. So kita ada dua. Evo kosong dengan high grade generasi. Okey. Agak generasi. Okey. Evo kosong ni kita dia ada tu di dalam dia bergabung dengan medical card, tapi kita tak masukkan dia punya benefit dalam medical card. So just kita masukkan nilai hibah saja. So dia akan jadi Evo kosong. Okey, Evo kosong ni dia kelebihan dia adalah tiada kenaikan. Lagi satu, cover sampai umur 80 tau. 80 tahun. Tiga, dia punya kelebihan juga adalah ada hibah, ada waiver, ada simpanan, ada khairat kematian, dan juga boleh tambah badal haji. Okey. So Evo kosong ni korang boleh buat ikut berapa korang nak lah. Okey. So yang ni dia minimal dia mungkin 50,000 je. 50k minimal. Okey. Maksimum tak boleh apa-apa. So okey. Beza dengan agak generasi pula. Satu ni memang tiada kenaikan juga. Kan, tiada kenaikan. So yang ni cover sampai umur 60 tahun. Okey. Tiga, kelebihan dia sama juga, ada hibah plus waiver plus simpanan, badal haji plus khairat kematian plus dengan juga CI. Okey. Ni pun ada juga CI. Okay. Yang ni minimal 250k. Okay, dapat. So dapat tengok perbezaan dia. So ini perbezaan antara dua ni. So macam mana, apa konsep yang saya gunakan? Saya gunakan adalah, kalau klien tu masih muda, saya akan propose high generasi. Kalau umur dah 40 lebih ke 60, 50, saya akan bagi Evo kosong. Evo kosong ni di mana? Yang dia punya caruman dia ataupun dia punya ni mungkin 50,000, dia punya hibah lah. Value hibah 50,000, 80,000. So boleh bulanan dia boleh murah sedikit lah. Okey. Berbanding kalau generasi ni dia minimal 250,000. Mungkin kalau umurnya 50 lebih mungkin dah beratus lah. 300-400 ke 500. Okey. So kat sini pula kita ni balik. Okey. So dapat beza dia. Okey. Konsep hibah. Okey, konsep hibah ni sama je. So konsep hibah. Okey. Apa itu konsep hibah? Okey, tadi kita ada dua plan yang sangat bagus ni, tiada kenaikan. So kita fokus dua plan ni. Kalau tak ada, kalau dia nak betul-betul murah, baru kita propose plan yang lagi satu. Yang tu saya akan terangkan di next video. Ni saya akan fokus kepada produk yang tiada kenaikan. Okey, sebab apa? Sebab kita sebagai takaful advisor, kita nak boleh advice yang terbaik untuk klien. Okey, konsep hibah ni, apakah konsep hibah? Okey. Konsep hibah ni kita boleh buat gantikan dia punya perkataan dengan income replacement. Okey, simpanan pencen.
Pension. Simpanan hari tua. Simpanan kalis penyakit. Okey. Lepas tu, ini antara empatnya saya suka gunakan. Okey. Sebab bila kata hibah, orang tak faham. Tapi, boleh kita terangkan. So, baik kita. So, ada konsep dia. Okey. Konsep ni apa idea yang kita perlu bagi kepada klien untuk dia faham benda ni. Okey. So, kita tengok sini. Okey, konsep hibah. Okey, konsep hibah. Okey, kita buatkan satu timeline kepada klien. Okey, di mana sekarang ni mungkin dia dah berumur 20 tahun katakan. Okey, 20 tahun. So, dia 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun kan. Okey. So, sekarang ni tengok dia di umur berapa? Di umur mungkin 30-an. Sini masih bekerja. Okey. So, sini pertengahan lah. Okey, bekerja. So, sini dia bekerja mungkin daripada umur 20, 30 ke 30 ke 40. Betul. So, okey, dia bekerja. Andai kata dia bekerja tapi di sini dia diuji CI, sakit kritikal, TPD ataupun hilang upaya kekal. Okey. Ataupun kematian. Okey. So, apa yang berlaku ni kalau dia terkena penyakit kat sini, so dia perlu ada lagi living kan, betul? Ada lagi kehidupan dia apa? Kalau berlaku benda-benda ni kat sini, okey, dia susah nak bekerja. So, mana lagi nak dapat income? Jika dah tak bekerja. Okey, kalau masih bekerja, alhamdulillah lah. Tapi kalau dah tak bekerja, terkena penyakit jantung, kena dialisis apa semua. So, ini yang berlaku. Okey, so sebab apa kita advise klien untuk ambil perlindungan ketika illness dan juga hibah. Okey. So, ketika illness ni, contoh dah disediakan 45 penyakit ketika illness. Macam penyakit jantung, stroke, buah pinggang dan juga kanser. Boleh dapat pampasan sehingga 100,000 ataupun 200,000. So, at least you dapat 200,000, you boleh buat sesuatu dengan 200,000 tu. Betul? Okay, 250,000 dapat, you boleh buat bisnes. Mungkin buat bisnes, buka kedai. Mungkin modal 20,000 buka kedai. Betul? So, at least you boleh duduk itu, you boleh upah orang ke apa untuk jaga kedai tu. Okay, so tengok. Tapi kalau dia tak ada simpanan hibah ni, kalau terkena TPD, paling menyakitkan lah. Mungkin ada risiko ditinggalkan orang yang dicintai, ditinggalkan isteri, ditinggalkan anak. Ini benda ni banyak berlaku. Okey, bukannya benda cerita dongeng. Cerita ni sangat banyak berlaku dan di dalam movie, dalam filem, dalam novela apa semua tu, benda tu real berlaku in real life. Okey, you sakit, you terlantar and then ada orang, ada you punya wife ataupun isteri, wife ataupun suami boleh berpaling dadah kepada you. Okay, so itu yang saya akan buat satu situasi kepada klien, bagi dia fikir kalau benda dia berlaku macam mana. Okay, sebab tu dia orang boleh faham, dia orang boleh decide untuk nak ambil ke tak. Sebab tu orang kata, kenapa macam doktor macam dia boleh close. Okay, so sebab tu saya bagi dia faham kenapa dia perlu ambil hibah ni. Apa benefit yang hibah ni bagi kat dia. Okay. So. Okay. Lagi satu, kita boleh guna juga konsep pie.
konsep pi ni macam mana? Okey, konsep pi ni macam mana? Saya tunjuk. Ini satu konsep yang kita boleh guna. Pi chart. Okey. Kita boleh bahagikan dia kepada 4 bahagian lah. Okey. 4 bahagian. So, sini mungkin pada umur 0 hingga 20. Okey. Sini 20 hingga 40. 40 hingga 60. 60 hingga 80. Okey. So, sekarang ni abang dah, masa ni kita dah tak boleh kembalikan dah. Ini kita dah lepas Okey. So, sekarang abang berada di fasa ni. So, kita tunjuk kat klien tu, dia berada di fasa sini. Okey, sini fasa untuk bekerja. Okey, bekerja. Cari simpanan atau nafkah. Okey. Itu simpanan hari tua. Okey. Andai kata, kalau tempoh abang bekerja 20 hingga 40 ni, abang rasa abang yakin tak kalau abang tak pernah diuji sakit? Yakin tak? Abang boleh confirm tak 100% tak diuji sakit? Boleh confirm tak dengan saya? Dan abang boleh confirm tak mati pada umur bawah 40? Ramai je yang meninggal kena serangan jantung pada umur 35. Ramai je yang berlaku kemalangan dan kematian dan kemalangan melakukan lumpuh. Okey. So, ini kita kena fikir. Perjalanan hidup kita ni, dalam 20 hingga 40 tahun ni, akan ada satu dipanggil rintangan lah. Okey, rintangan ni boleh jadi teruk, boleh jadi baik. Okey. Tu. Pada umur 20 hingga 40 ni, kalau berlaku apa-apa, abang ada lagi 2 part tau untuk nak hidup ni. Ni 2 part ni. 2 part ni. Ni dengan ni. Okey. So, kalau dah berlaku apa-apa kat sini, so macam mana abang nak ada income kat sini? Income ataupun sesuatu untuk backup hidup. Okey. So, contoh abang sekarang abang contribute RM56 per month. Okey. So, RM56 ataupun berapa lah ikut abang punya umur. So, let's say berlaku apa-apa macam tadi CI, TPD, kematian lah, death. So, pihak company akan bagi pampasan CI sebanyak 100k. Kalau TPD 250k. Kalau death 250k. Okey, CI ni kalau abang tahu, orang tuan tengok ramai orang yang terkena penyakit kritikal, ramai yang dah susah nak bekerja. Sebab apa? Sebab limited dan juga dia punya kemampuan terbatas. Kenapa? Bila sakit, kita nak bekerja pun susah, betul tak? Nak kerja semua tak larat, apa semua sakit sana sini. Wahai waktu sihat pun ramai orang ambil MC tak nak kerja. Wahai tengah sakit. Betul tak? Okey. Contoh TPD. Apa itu TPD? TPD ni, jika kalau kita waktu pergi bekerja, dilanggar orang ke, berlaku patah ataupun hilang upaya kekal, so Kristen akan bagi pembahasan RM250,000 untuk abang teruskan hidup. Okey, masa tu abang dah boleh gunakan untuk jani rawatan dan juga sedikit untuk buat investment ataupun buat bisnes untuk teruskan kehidupan. Betul? Jika you tengah bekerja dengan company swasta ke mana, mungkin dia bagi, kalau you berlaku apa kat you rasa dia akan bagi sesuatu kat you. Mungkin RM20,000, RM10,000. RM20,000, RM10,000 sekarang ni berapa saja, betul tak? Sebulan pun belum tentu boleh cukup lagi kalau banyak komitmen. Okay. So, bila berlaku dan juga berlaku kematian, jika ada anak bini, wife dan juga anak berapa orang, so kita dapat tinggalkan satu cash money kepada anak dan isteri. Abang nak tak tengok abang punya anak isteri, okey, anak isteri merempat meminta sedekah dan juga berada dalam kesempitan hidup.
Sebab apa? Sebab bila tak ada cash money, nanti kos untuk pelajaran makin tinggi bang. Makin tinggi. Tak ada apa akan makin murah. Semua akan makin mahal. Semua akan makin tinggi. Tengok telur pun. Telur daripada RM8 pun dah RM12. Minyak pun daripada berapa ringgit dah RM40. So semua akan berlaku. Inflasi akan pasti berlaku. Okey, sebab populasi manusia akan makin meningkat dan resource di dalam dunia akan makin berkurang. Okey. So benda ni yang abang perlu fikir. So untuk memastikan anak-anak insya-Allah ada sesuatu pergantungan, sebab berapa ramai balu dan juga anak-anak yang terpaksa melakukan pekerjaan yang entah orang kata yang merisikokan diri dah, dan juga lagi satu haram di sisi syarak. Nauzubillah min zalik. Okey. Sebab keterpaksaan. Ada juga yang bunuh diri. Itu yang kita tak nak, sebab emosi sangat-sangat bahaya. Okey. So ini yang saya nak tunjuk kat abang. Apa yang hibah ni boleh bagi dekat kita. Apa yang dia boleh bantu. So benda-benda ni. Okey. Tak ramai orang tahu. Tak ramai orang prepare. Tak ramai orang ada persediaan. Yang orang tahu bila meninggal, dia tak fikir dia ada hutang. Hutang dia masih tertinggal. Dan siapa nak selesaikan? Waris juga. Okey. Anak, bini, isteri ni akan dicari lepas tu. Dia takkan cari orang lain. Okey. So dan dia orang pun mungkin terikat dengan hutang-hutang abang. So hibah ni boleh digunakan untuk penulisan hidup. Lagi tu boleh digunakan untuk penyelesaian hutang. Itu yang paling penting. Sebab bila kita dah berlaku kematian, ada satu hadis ataupun hadis sabda Nabi, dia cakap jika ada berhutang, roh mungkin akan tergantung. Maksud dia, jika ada hutang, walaupun mati syahid, akan dipertangguhkan untuk dia masuk syurga. Ada itu daripada Ustaz Wadi. Ustaz Wadi boleh cari di TikTok pasal hutang. Okey. So benda ni bukan main-main dan kita perlu bersedia. Apa-apa kita perlu bersedia. Macam contoh kita nak pergi ataupun nak naik kereta, kita perlu buat persediaan, betul? Untuk kita nak long drive, contoh nak long drive daripada Kuala Lumpur ke Sungai Petani, adakah you terus main drive je, tak check apa-apa, tak buat persediaan? Pasti you buat persediaan, betul? You dah check you punya tire, you check you punya sistem, you check you punya brake, you check you punya air dalam water cooling, and then you check you punya minyak hitam semua. Itu adalah satu persediaan. Okey, sama juga kita nak lalui perjalanan yang jauh, 20 tahun ke 60 tahun. So you need preparation dalam masa tu. Preparation untuk you sampai destinasi dengan, orang kata, alhamdulillah dengan selamat. Okey. So ini sedikit idea yang saya boleh bagi. Tapi sebenarnya banyak lagi idea dia. You boleh belajar. Jumpa lagi orang yang depan ni, boleh belajar dan belajar. Okey. InsyaAllah harap dapat bagi beberapa poin kepada anda dan juga dapat sedikit faham beberapa konsep untuk hibah. Okey. So hibah ni kita ingat paling senang lah. Dia adalah sebagai poin yang paling kita perlu fokus. Hibah ni apa yang dia perlu dia bantu selesaikan. Okey. Hibah ni apa yang dia bantu selesaikan? Hibah apa dia bantu selesaikan? Satu, persaraan. Duit persaraan. Bersara. Duit bersara. Satu, pampasan bila berlaku penyakit kritikal CI. Lepas tu penyelesaian hutang. So penyelesaian hutang, and then penyelesaian hutang. Lepas tu hadiah untuk anak isteri.
anak. Teruskan kehidupan lah. Okay. Lepas tu lagi dia boleh buat apa? Lagi dia ada khairat kematian lah. Okay, khairat kematian. Dan juga lagi ada banyak sebenarnya. Okay. Bantu kos perubatan plus penjagaan. Macam contoh dah kena stroke, dah kena apa, kos penjagaan, beli pampers, beli tilam, beli semua pelbagai susu apa tu pun boleh cover dalam ni. Okay. So ini antara yang korang pun yang boleh guna. Apa-apa tak faham, apa-apa tak jelas, boleh direct dengan saya. Jangan segan, jangan malu. Nak belajar kena berguru. Okay. Nak belajar tak boleh malu. Kalau kamu malu, kamu buat kepada sendiri, kamu tak tahu tapi kamu buat assume sendiri, tak jadi benda tu, and then you give up. Itu bukan cara belajar yang betul. You tak tahu, you tanya orang yang lebih tahu, and then you baiki apa yang kesilapan yang dia buat. Itu cara untuk berjaya. Okay. So apapun, saya ucapkan selamat berjaya kepada tim saya di H Group dan juga di H Million Group. InsyaAllah anda boleh buat, anda hebat, anda orang insan-insan terpilih untuk membawa dakwah takaful dan juga bantu lebih ramai orang, insyaAllah. So apapun, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.